Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali lagi bersama saya Nazri Hamdan di dalam saya punya TikTok page TikTok ni. Dan juga hari ni malam ni saya ada kesempatan sedikit, jadi saya akan gunakan masa ni untuk bersembang-sembang lah kepada anda semua. Jom kita ambil masa ni untuk sembang-sembang lah jika sudi. Mungkin saya tak live lama pada malam ni, tapi saya ambil kesempatan sedikit lah. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak siapa yang sudi masuk dalam saya punya segmen live ni. Terima kasih banyak-banyak. Malam ni kita sembang-sembang sikit pasal apakah perkembangan terbaru dalam ekonomi dalam dan luar negara guys. Terima kasih guys siapa yang join tu. Terima kasih. Tap-tap screen lagi. Tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Guys, nak share sedikit pada 18 dan 19 hari bulan ni, 18 dan 19 hari bulan ni akan berlangsung apa yang kita namakan sebagai Monetary Policy Committee meeting guys dekat bank negara sana, yang biasanya meeting Ashraf Fabregas. Waalaikumsalam. Terima kasih Ashraf. Terima kasih join. Okey, terima kasih. Jadi pada 18 dan 19 minggu ni guys minggu ni geng akan berlangsung satu meeting yang kita namakan sebagai Monetary Policy Committee meeting dekat bank negara sana, yang mana meeting Zahirul Fikri akan tetapi. Terima kasih. Cuma malam-malam ni tak boleh jerit, nanti jiran dengar pula. Okey, apa ni, minggu ni guys apa yang berlaku pada minggu ni, siapa tahu? Siapa yang tahu apa yang berlaku pada minggu ni guys? Ada satu perkara yang akan berlaku yang sangat penting pada minggu ni yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau anda tak alert, baik anda alert. OPR naik. OPR tu bukan OPE. Ya guys, pada 18 dan 19 minggu ni, 18 dan 19 minggu ni akan berlangsung satu Monetary Policy Committee meeting, yang mana meeting ni dipengerusikan oleh Bank Negara Malaysia punya Governor, yang mana high chances lah, sangat high chances untuk OPR naik sekali lagi guys kepada tahap 3%. Jadi korang boleh siap sedia lah. Korang boleh siap sedia untuk menyaksikan. Yes, Bank of Japan bukan nak tukar, dia dah tukar. Bank of Japan dah tukar guys guys. Nanti korang nak tahu tak apa yang berlaku dekat Jepun? Saya ingat saya nak keluarkan satu video lah guys. Sebab Bank of Japan telah menukar dia punya monetary policy guys Dia orang dah naikkan dia orang punya long term interest rate. Adakah OPR akan terus naik ke atas 3.5%? Bergantung, tetapi ramai yang menjangkakan bahawa guys, kita kena tengok guys pada bulan ni dia akan naik kepada 3%. Itu saya yakin lah, bukan sangat yakin lah, saya yakin lah. Kalau dia tak naik, saya akan terperanjat lah guys Kemudian pada bulan Mac nanti dia akan ada satu lagi meeting, iaitu pada 8 dengan 9 Mac. Yang pada masa tu saya tak rasa dia akan naikkan. Saya rasa dia akan naikkan sekali lagi pada bulan Mei. Pada bulan Mei nanti, iaitu pada awal Mei, 2 dan 3 Mei tu, iaitu pada hari Selasa dan Rabu tu, saya rasa dia akan naikkan dekat situ ke tahap 3.25%. Ramai ahli ekonomi lah yang menjangkakan bahawa kenaikan di dalam OPR maksimum tahun ni adalah sebanyak 3.25%. Kalau 3.5% tu, dia bergantung juga dengan keadaan inflasi semasa guys. Dia bergantung kepada keadaan inflasi semasa. Kalau keadaan inflasi terus naik, adalah kebarangkaliannya guys tu kita tak tahulah. Tetapi ramai yang menjangkakan bahawa dia akan naik 2 kali, iaitu pada bulan Januari ni. Mac dia tak naik, tapi pada bulan Mei nanti dia akan naik. Itulah jangkaannya. Bukan sebelum OPR kita 3%. Yes betul. Sebelum OPR kita 3%, sekarang ni dia nak naik balik kepada 3%. Jadi masa COVID tu dia turunkan lah. Dia turunkan dia punya
OPR tu di bawah 3%, dan kemudian sekarang ni dia nak stabilize balik kepada tahap 3%. Malaysia will survive bang. Harap abang boleh cerita something positif pada Malaysia, insyaAllah. Yelah, ada ramai ada juga orang cakap, bang abang cerita pasal negatif pasal Malaysia. Bukan guys, saya bukan cerita negatif pasal Malaysia. Saya nak bercerita tentang hakikat sebenar, supaya kita tidak complacent. Okay, so kita tidak complacent guys. Nanti saya akan ceritakan lah kebaikan, benda-benda baik pula lah, benda-benda bukan negatif guys. Maksudnya saya nak kita semua ada awareness terhadap apa yang berlaku, dan kita menerima realiti lah. Maksudnya kita tak boleh nak senang berlenang, kita tak boleh nak bersenang lenang, kita tak boleh nak cakap bahawa kita mesti akan terlepas daripada semua ni, dan negara kita tak mungkin akan bankrupt macam negara lain. Bagi saya kenyataan tu adalah benda-benda yang tak bertanggungjawab guys. Itu pada saya lah. Pada saya kita kena alert dengan this situation, dengan keadaan-keadaan semasa, dan menerima realiti lah. Okay. Bang, apa komen abang tentang Timbalan Menteri, kita tunggu dan lihat tentang GST tu. Setakat ni belum ada formal standing by the government mengenai GST, tapi ada banyak ura-ura yang mengatakan bahawa GST akan di reinstate balik. Okay? Dan saya yakinlah dengan keadaan sekarang ni, kalau kerajaan sekarang ni tidak reintroduce balik GST, diorang punya kewangan akan berhadapan dengan masalah guys. Okay? Jadi saya rasa lah, pada saya lah kan, yang terbaik sekali introduce back GST. Itu pada saya lah. Okay? Pada saya yang paling baik reintroduce balik GST. Kalau tak, susah negara kita nak survive guys. Bermakna value RM makin stabil ke bang? InsyaAllah. Okay, value RM sekarang semakin okay. Bang, boleh terangkan pasal saya apa OPR tu? OPR tu adalah overnight policy rate yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Overnight policy rate ni akan menentukan dan mempengaruhi kadar bunga kita, iaitu kadar bunga yang kita bayar dekat bank lah, yang kita buat. Jadi kalau kata OPR tu naik, bermaksud kita punya installment bulanan pun naik. Jadi korang taklah terpinga-pinga nanti, kenapa installment bulanan aku naik. Okay guys, korang kena tahu bila installment korang naik ni, apa sebenarnya berlaku sebenarnya. Jadi itu disebabkan oleh kenaikan di dalam OPR. Bang, if OPR naik 2 kali lagi orang tak berbelanja, then apa jadi pada harga barang-barang? Pertama sekali kita kena tengok what is the objective kenaikan OPR ni. Apa objektif dia? Pada saya sekarang ni dia ada serampang dua mata lah. Yang pertama disebabkan oleh inflasi. Okey, yang kedua disebabkan oleh interest rate dekat Amerika Syarikat. Ni dua sebab guys. Kalau lah kata contoh lah, kadar inflasi kita start stabilize. Berapakah kadar inflasi kita yang kita boleh katakan normal guys? That is the first question. Bila kita katakan sekarang ni kita punya inflation rate adalah diparas lebih kurang dalam 4%. Dan kalau tanya saya, 4% tu tinggi guys. Sebenarnya kalau kita tengoklah dalam 10 tahun yang lepas, kalau kita tengok daripada kita punya data 10 tahun lepas, kita punya inflation rate berlega-lega di tahap berapa guys? 2%. Okay? Dan korang tahu kan kita punya inflasi sekarang ni berada di tahap 4%. Inflasi kita yang normal boleh dikatakan 2%. Kalau kata inflasi itu tidak turun ke tahap 2%, jadi ada kebarangkalian lah, saya tak cakap saya bukan cakap sebenarnya, ada kebarangkalian bahawa kita punya OPR tu mungkin akan dinaikkan. Jadi kalau kata orang tak berbelanja disebabkan kenaikan OPR, memang itulah objektif dia, sebab dia memang nak orang kurang berbelanja. Sebab kalau orang kurang berbelanja, dapatlah turunkan kita punya inflasi. Itulah dia, memang tujuan dia macam tu. Memang dia nak orang kurang berbelanja. Ada chance tak nak kalah PRN kalau reintroduce balik GST? Kalau GST bagus, agak-agak berapa rate dia? Okey, sebenarnya ni bukan soal kalah atau menang. Pada saya lah, this is not a political punya issue. This is about the survival of our country punya issue. Okay, this is about the survival. Any government, any party, political party pun,
yang akan ambil alih kerajaan, diorang mesti akan bagi consideration terhadap melaksanakan semua GST, melaksanakan semula GST regardless of parti mana pun, kan. Jadi reintroduction of GST ni adalah, saya rasa, perkara yang boleh mesti dieksplor oleh mana-mana political party pun yang jadi kerajaan. Cuma the question is, berapakah rate dia? Cuma pada saya lah, masa dia kerajaan yang di bawah Datuk Seri Najib tu introduce GST, pada masa tu mungkin terlalu tinggi lah. Pada masa tu 6%, dan ia ramai orang ataupun ramai pihak industri lah bagi respon yang 6% tu terlalu tinggi sebagai rate of introduction. Mungkin untuk permulaan kita boleh bagi dulu dalam 3% macam tu, 4% ke, untuk permulaan lah. Abang, saya rasa Najib tak bersalah, konspirasi, terpulang kepada kepercayaan masing-masing. Terpulang, kalau you rasa yakin, yakinlah, kan. Ya, apa lagi soalan ni saya belum jawab ni. Kalau ekonomi dunia sekarang tak elok, bila jangkaan ekonomi Malaysia akan pulih semula? Okey, pada saya lah sekarang ni pada keadaan ekonomi global, sebenarnya dia mula menjadi tak stable sejak tahun 2020 lah, start COVID lah kan. Dan kemudian tahun 2021, 2022, ramai orang menjaga. Alpha, terima kasih Alpha bagi saya gift. Ramai orang menjagakan bahawa ekonomi kita, ekonomi dunia akan bounce balik selepas tu, iaitu pada tahun 2022. Akan tetapi masalahnya adalah US print weight banyak-banyak pada masa tahun 2020. Jadi pada tahun 2022 mereka menanggung beban inflasi disebabkan oleh mereka print weight. Jadi expectations orang terhadap bahawa tahun 2022 ekonomi akan stabil balik dah tak tepat lah kan, disebabkan Amerika berhadapan dengan inflasi yang tinggi dan dia efek seluruh dunia guys, termasuklah Malaysia. Dan juga pada tahun 2023 pula inflation dekat Amerika Syarikat masih tinggi, ditambah pula dengan perang Ukraine Rusia. Okay? Jadi benda ni menjadikan dunia global ekonomi makin tak stabil guys. Jadi kalaulah keadaan ekonomi nak stable balik pun lah, kalau tanya saya lah 2023 mungkin agak sukar, tapi mungkin 2024, 2025 balik kita boleh tengok balik ekonomi akan bangun dan kencang semula lah, kalau tanya saya lah. Okay? Itu pun bergantung jugalah sama ada, janganlah Rusia dan Ukraine ni berperang lama-lama sangat, sebab dia akan efek harga tenaga dekat dunia. Salam bang, betul ke emas kalis inflasi? Okey, mungkin betul kalau you tengok, sebab dia emas ni harga dia stabil. Dia stable. Okey, dia bagus untuk you kekalkan you punya kekayaan lah. Dia ada satu komoditi yang bagus untuk you kekalkan kekayaan tu. Jadi investlah terhadap emas pun bagus juga kan guys Dan sekarang ni kalau kita nak invest kat emas bukan susah pun, kita boleh je invest dekat digital emas. Banyaklah bank-bank sekarang yang offer digital emas punya investment, korang explore je lah. Bang, sekarang sesuai ke beli emas? Saya sebenarnya tak kira guys, sesuai ke tak sesuai. Pada saya diversify investment saya beli. Kalau ada duit saya beli, saya tambah macam tu. Saya tak rasa GST dalam masa terdekat, mungkin lagi 2 tahun, sebab kita tengah fokus ke tirisan. Okey, memang betul. Tadi Rafizi ada buat satu lagi statement. Saya tak sempat nak baca pasal ketirisan ni, dia punya statement tu. Dia kata dia akan melaksanakan strategi 3 serampang. Korang ada baca tak tadi? Strategi 3 serampang daripada Rafizi Ramli untuk mengatasi masalah ketirisan ni. Nanti besok saya buat video lah. Dia ada buat statement strategi 3 serampang Rafizi announce tadi untuk mengatasi masalah ketirisan. Jadi guys, ketirisan ni boleh kita punya kesesakan dalam kita punya defisit dan juga hasil ni boleh diatasi of course lah melalui 2 cara. Yang pertama, kita halang ketirisan. Okey, maksudnya kita melaksanakan langkah
langkah yang prudence lah dalam kita punya financial management, dan benda tu boleh menjimatkan duit of course. Tetapi persoalan dalam menjimatkan duit ni, berapa banyak duit yang kita boleh jimatkan. Lagi satu ialah kita boleh explore untuk meningkatkan hasil juga. Itu pun boleh meningkatkan kita punya hasil dan mengurangkan kerajaan punya hutang. Okey. Jadi kita kena ada, sama ada kita kalau kita berjimat, kita nak berjimat sampai bila, atau dan juga berapa banyak wang kita save, ataupun kita memilih untuk meningkatkan hasil kita. Which one? Okay? Which one? Bang, pengeluaran KWSP boleh galakkan inflasi menjadi tinggi kan? Demand boleh naik, harga barang naik. Ni nak cerita pasal KWSP tak guys? Guys, okay guys, korang tahu kan yang sekarang ni, yang baru-baru ni ada NGO yang menggesa supaya Perdana Menteri membenarkan pengeluaran KWSP lah, okay, sehingga 30k kalau tak salah saya dan tidak ada kata putus lah. Maksudnya Anwar Ibrahim dia tak cakap tak boleh, okay? Dia kata mungkin dia akan mempertimbangkan. Cuma saya fikir Anwar tidak akan meluluskan KWSP itu saya fikir lah. Kalau dia nak luluskan, dia dah luluskan dah. Guys, itu pandangan saya lah guys. Kalau korang tak setuju tak apalah. Tapi daripada apa yang saya tengok, saya tak fikir Anwar Ibrahim akan luluskan pengeluaran KWSP itu guys. Saya tak rasa dia akan luluskan. Okay? Jadi itu adalah polisi dan juga dasar kerajaan yang sebelum ni lah. Tapi bila Anwar take over, saya tak fikir dia akan meneruskan dasar yang sama lah. Dan kalau sebenarnya kan guys, bila kita bercakap tentang inflasi ni, tadi saya nak jawab sikit lah, adakah KWSP akan menyebabkan inflasi? Pada saya ya. Sebab apa? Dia adalah satu tindakan dan langkah melambatkan wang tunai dalam ekonomi, dan dia akan menyebabkan inflasi. Pada saya lah. Okey guys, sebenarnya bila kita bercakap pasal KWSP ni guys, kerajaan akan berada di dalam dilema tau guys. Dilema ni maksudnya macam mana tau? Korang tahu kan bahawa kerajaan ni dia ada hutang, dan hutang kerajaan ni dia terbahagi kepada dua. Satu hutang dalam negara, satu hutang luar negara. Okey. Dan kita tahulah bahawa hutang luar negara kerajaan adalah hutang dalam negara adalah lebih tinggi daripada hutang luar negara, dan kerajaan kena kekalkan benda ni guys. Okey? Kerajaan kena kekalkan benda. Dan korang tahu tak, salah satu sumber utama punca daripada mana kerajaan meminjam buat pinjaman dalam negara, daripada mana guys? Institusi mana? Salah satu institusi yang terbesar kerajaan buat pinjaman adalah daripada KWSP. KWSP, KUAP, kan? Kumpulan wang amanah pencen semua. Itu adalah sumber-sumber kerajaan meminjam duit dalam negara guys. Dan kalaulah dana KWSP ni terjejas, okey, jadi sumber kerajaan untuk meminjam duit pun akan terjejas juga. Itulah dia. Jadi dia ada dilema dekat situ. Okey, dan kita tahu juga yang bahawa yang KWSP dia terpaksa menjual aset untuk dia membenarkan pengeluaran EPF tu. Dia KWSP ni dia bukan bermaksud dia pegang cash guys, tak. Dia dah tukar dah cash tu kepada aset ataupun investment. Jadi dia kena jual lah aset tu untuk dapatkan cash supaya orang boleh keluarkan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi saya tak yakin lah. Saya tak yakin yang Anwar akan benarkan lah. Itu saya punya insting. Saya punya insting dia tak akan benarkan. Okay. Sorry lah terpaksa memberikan pandangan yang mungkin korang tak suka. Okay. Mungkin dia saya tak fikir dia akan luluskan. Okay, saya tak fikir macam tu. Betul ke OPR naik untuk kurangkan demand dalam market untuk elak hyperinflasi? Betul. KWSP menggalakkan manusia goyang tolong kat rumah je bang. Lepas tu order spot. Marah kan orang. Nanti orang marah yang minta KWSP tu. Keluar KWSP beli emas. Tapi berapa ramai orang yang keluarkan KWSP untuk beli emas guys? Kalau betul dia keluarkan KWSP beli emas tak apa.
Apa patut rakyat buat untuk membantu kurangkan hutang negara? Okey, pada saya lah nombor satu sekali untuk kita buat apa yang kita boleh buat adalah kita nombor satu sekali kita memberikan sokongan moral kepada kerajaan. Seperti pada saya macam tu lah, pada saya kan. Kita memberi nombor satu sekali kita memberikan sokongan moral. Okey, kepada kerajaan yang nak mengurangkan hutang negara kan. Itu nombor satu lah. Yang kedua, kita boleh orang cakap tu banyak membeli barang buatan Malaysia lah. Itu pada saya lah antara langkah-langkah lah. Jangan elakkan pembaziran semua kan. Keluar KWSP paling suka toki mesin kuda. Pada pandangan abang, apa Bang Nun akan buat untuk baik pulih ekonomi? Terlalu awal untuk kita komen tentang Anwar Ibrahim. Kita kena tengok dulu lah. Beli barang buatan Malaysia saya kong betul. Bercuti dalam Malaysia, ya. Barang buatan Malaysia tak ada kualiti. Bang, supply side macroeconomic ini under expansionary fiscal policy ke macam hampir sama je? Thank you bang. Okay, tak guys. Sebenarnya supply side macroeconomics dengan expansionary fiscal policy ni dia adalah dua benda yang berbeza guys. Okay? Sebab expansionary fiscal policy dia akan mempengaruhi kita punya permintaan pasaran. Okay? Dalam ekonomi ni kan kita ada dua kan. Satu permintaan, satu penawaran. Bila kedua-dua keluk ni bersilang, dia akan menentukan keseimbangan pasaran kan guys. Jadi kalau kata expansionary fiscal policy, dia mempengaruhi demand curve ataupun keluk permintaan, demand curve. Okay? Tapi kalau supply side, dia akan mempengaruhi supply curve. Dia adalah dua perkara yang berbeza lah. Okay? Jadi dia sebenarnya demand, macam mana kerajaan mempengaruhi demand? Okey, kerajaan mempengaruhi demand senang je guys, untuk meningkatkan kerajaan punya perbelanjaan lah kan. Meningkatkan kerajaan bagi banyak kontrak, kerajaan buat banyak pembangunan infrastruktur. Tapi kalau itu dari segi demand side guys. Tapi kalau kata daripada supply side, apa yang kerajaan boleh buat? Kerajaan boleh membantu sektor-sektor swasta ni mengeluarkan lebih banyak barang. Dia produce lebih banyak barang. Contohnya, kalau kata kilang telur tu, dia keluarkan dia keluarkan contohnya lah, satu kilang telur tu mungkin keluarkan macam 10,000 unit, 10,000 telur sehari contoh. Kerajaan tolong dia untuk dia supaya lebih produce lebih banyak telur. Macam tu lah. Itu supply side. Bajet 2023 Februari ni apa agaknya PM fokus? Pada saya mungkin dia akan fokus kepada melaksanakan langkah-langkah penjimatan. Okey, dan dia akan dia akan memfokus kepada dia mengurangkan perbelanjaan yang orang cakap tu tidak diperlukan buat masa ni lah. Walau apa pun kita tengok dah, saya tak boleh nak komen, kita tengok dulu. Saya pun tak nampak sangat hala tuju dia, tapi adalah ura-uranya yang mana mungkin kerajaan tidak akan melaksanakan projek-projek yang besar-besar lagi lah. Okay? Apa pun kita tengok. Guys, bantu saya tap screen guys. Baru 9.5k likes macam biasa lah guys. Boleh tak tolong saya guys? Tolong upkan sikit lah, naik 10k kan. Baru short sikit cakap guys. Pelabur mulai masuk dengan berbilion-bilion. Alhamdulillah. Salam tuan, boleh ke pulihkan ekonomi sekarang, buat strategi macam Tun and PM dulu, berbelanja dalam negara? Ya, betul. Supaya kita tak keluar duit. Itu salah satu cara lah. Okay guys, terima kasih. Up lagi saya punya likes tu guys. Tap screen. Terima kasih banyak. Mana lagi soalan saya belum jawab lah. Bang, dulu kerajaan naikkan cabutan judi, ada kesan ekonominya? Of course. Judi ni sensitif sikit lah guys. Anwar buat kerajaan berjimat cermat. Je dulu. Yang penting rasuah kurangkan dulu. Betul? Bang, komen pasal financial
teknologi, adakah teknologi fintech boleh mengawal money laundering? Of course ada possibility dia akan mengawal. Money laundering ni dia sebenarnya di bawah AMLA guys AMLA, Anti Money Laundering Act. AMLA. Nanti saya buat satu video lah pasal AMLA. Saya nak buat satu video tu tak sempat lah, mengisahkan tentang AMLA, Anti Money Laundering. Korang tahu tak apa itu Anti Money Laundering? Anti money laundering. Anti money laundering ni maksudnya wang yang secara tak haram wang haram dijadikan halal lah. Macam tu. Okey. Wang haram dijadikan halal. Nah, itulah dia money laundering. Nanti guys saya cerita pasal AMLA lah. Saya buat satu video. Alhamdulillah buku dah sampai. Terima kasih tuan support. Terima kasih banyak-banyak tuan Kalau ada serba kekurangan, saya minta maaf lah tuan Siapa pernah kena AMLA tu bang? Contoh macam mana? Nanti korang tunggulah video saya. Saya akan release satu video. Korang tunggulah. Nanti korang tak tengok pula video aku. AMLA ni adalah satu cerita yang quite interesting lah guys. Quite interesting lah. Nanti saya ceritalah dalam satu video tu. Global cuci bisnes haram ke bisnes biasa? Ya, bisnes haram ke bisnes biasa. Duit haram dijadikan duit suci lah macam tu. Global recession boleh dielak ke bang? Global recession agak sukar untuk dielakkan pada tahun ni. Okay, global recession agak sukar untuk dielakkan pada tahun ni berdasarkan beberapa risiko lah. Contohnya macam yalah perang Ukraine tu, perang Rusia kan, dan juga ketidaktentuan pasaran. Amerika Syarikat pun market dia belum stabil betul. Agak sukar lah untuk dielakkan. Risiko global recession tu masih tinggi lah. Cuma the question is, adakah Malaysia akan masuk ke dalam adakah Malaysia akan join sekali economic recession tu? Itulah question dia. Bang, setuju tak disebabkan kita pack ringgit dulu disebabkan saya nak jawab soalan ni lah. Bang, setuju tak? Shirley tanya. Bang, setuju tak disebabkan kita pack ringgit dahulu pelabur sebabkan pelabur kurang percaya pada kita? Ya. Sebenarnya guys, tak guys, sebenarnya pada saya lah pegging ringgit tidak menyebabkan pelabur kurang percaya. Cuma bila kita pegging ringgit ni, dia orang cakap tu apa? Sebab kalau kita pegging ringgit, mata wang kita stabil, benda tu bagus sebenarnya. Cuma bila kita pegging ringgit, dia melibatkan kos. Dia akan menyebabkan result bank negara jatuh. Okey, itu pegging dia. Sebab orang cakap selalu pegging ni dia memerlukan kos guys. Dia memakan kos. Dia nak kata dia mengurangkan investor punya confidence, tak. Rakan tetapi capital control ataupun kawalan modal akan mengurangkan keyakinan pelabur. Okay. Capital control guys. Capital control akan mengurangkan keyakinan dan juga keyakinan pelabur. Seperti mana yang dilaksanakan pada tahun 1998. Kalau tak salah saya bulan September 1998 macam tu. Kita pernah melaksanakan kawalan modal ataupun capital control together with pegging of ringgit. Pegging of ringgit tu okey, tapi capital control tu yang akan menyebabkan investor confidence akan merosot. Okey? Sebab apa? Sebab duit dia trap, tersekat dekat Malaysia. Itu yang dia marah tu. Jadi capital control ni ada orang cakap juga, kita buat lagi capital control guys. Capital control pada saya tak akan dibuat lagi guys. Capital control tidak akan dilaksanakan lagi guys. Jangan mimpi. Sebab kalau kata itu adalah things of the past lah. Dan saya tak yakin capital control akan dilaksanakan sekali lagi lah. Okay. Kita dah boleh lupakan lah capital control. Kalau kita buat lagi sekali, nanti akan mengganggu gugat kestabilan pasaran. Nak jadi pandai ekonomi macam abang kena belajar universiti ke? Tak adalah guys. Saya nak kata saya belajar tinggi tak ada juga guys. Kan, cuma saya ada pengalaman lah dalam bidang ekonomi tu je. Kan. Tapi saya dah tak bekerja dengan orang dah. Saya bekerja sendiri. Saya bekerja sendiri lah. Saya bekerja sendiri. Saya buat bisnes sendiri dah guys sekarang ni. Dulu masa saya bekerja dulu,
Bukan apa guys, saya bekerja dulu, saya kurang masa lah. Saya kurang masa. Saya apa ni, kadang-kadang tu pukul 6 pagi dah keluar. Kadang-kadang kalau ada projek dekat Singapura, lagilah saya keluar awal, mungkin dalam pukul 5 macam tu kan. Lepas tu balik pula malam kan. Kalau kata ada kerja, kena bawa kerja kat rumah kan. Jadi benda tu pada saya tanya diri saya lah, saya tak boleh nak buat macam tu lah sampai tua. Jadi saya apa ni, keluarlah daripada career ekonomi dan juga saya bekerja sendirilah. Kalau nak belajar, dia bukan kira tua guys, dia kira minat. Kalau nak belajar ni, dia bukan kira tua, dia kira minat. Kau minat ke tak? Kalau kau minat, umur 50 tahun pun kau boleh belajar. Bang, apakah kesan pengeluaran duit kader WSP besar-besaran akan menyebabkan inflasi? Afham Iman, dia akan menyebabkan inflasi. Sebab dia mungkin lah ramai orang tak bersetuju guys, tapi itulah hakikatnya kan. Sebab kalau kita lambatkan duit secara banyak, okay, dalam ekonomi dalam masa serentak, dia punya point dia kat sini, dalam masa serentak kita bagi lambatkan cash dalam ekonomi, of course dia akan menyebabkan inflasi. Inflasi rate naik, betul. Inflasi rate naik, betul. Kita pernah buat perjanjian Singapura, Brunei dan Malaysia pada tahun 1970-an, nilai duit samakan. Saya tak pastilah baca kat mana ni. Ni saya tak sure. Mungkin boleh bagi sumber daripada mana you tahu. Inflasi dan kurangkan dana boleh dipinjam kerajaan. Bang, cerita sikit pasal stagflasi bang. Macam tak cukup tengok video Abang Nazri je. Stagflasi ni kalau saya nak cerita terlalu panjang guys. Tapi saya rasa salah satu risiko pada tahun 2023 ni adalah stagflasi. Yang mana benda ni tidak boleh dipandang enteng oleh kerajaan. Stagflasi guys ya. Stagflasi ni maksud dia, dia inflasi dan juga pengangguran. Inflasi dan pengangguran maha kekal. Alhamdulillah, terima kasih bagi saya gift. Inflasi dan pengangguran berlaku pada masa yang sama. Okey, itulah dia stagflasi. Sebab inflasi dalam konsep ekonomi ni, inflasi, peningkatan dalam inflasi, dia tak boleh berlaku serentak dengan pengangguran. Peningkatan dalam pengangguran dan peningkatan dalam inflasi ni dia tak boleh berlaku serentak guys. Itu dalam teori ekonomi lah. Dia melanggar. Kalau dia kata dia inflasi naik, pengangguran naik, kadar pengangguran naik, dia melanggar satu hukum ni yang dinamakan Claude-Phillips, the Phillips curve. Dia melanggar hukum Claude-Phillips. Jadi selama bertahun-tahun lah ahli ekonomi percaya dengan Claude-Phillips ni. Tapi pada tahun 1970-an berlaku satu keadaan stagflasi di mana inflasi naik, pengangguran pun naik pada masa yang sama. Itulah kita panggil sebagai stagflasi. Jadi risiko stagflasi ni kalau korang rajin baca lah kan, korang rajin baca, korang rajin tengok kan, ambil tahu perkembangan ekonomi semasa, dan korang akan nampak lah bahawa IFA, terima kasih IFA bagi saya gift. Ini adalah salah satu risiko yang akan berlaku pada tahun 2023 ni. Pahit untuk ditelan, jadi jangan haraplah KWSP tu boleh dikeluarkan lagi. Kesan panjang. Ya betul kan. Saya bukan apa guys, saya tak nak korang memberikan harapan yang terlalu tinggi lah kan terhadap pengeluaran KWSP. Sometimes kita kena berpijak di bumi nyata juga kan. Saya tak nak korang terlalu berharap lah, dan saya tak fikir yang benda tu akan boleh berlaku lagi lah. Saya tak fikir. Abang, dulu Tun pernah ajak seluruh negara dengan mata wang dinar. Abang rasa seluruh Asia, abang rasa okey tak? Saya rasa benda tu mungkin sukar untuk dilakukan. Okay? Mungkin sukar untuk dilakukan. Sebab untuk kita wujudkan satu currency, contohnya dinar. Wah, terima kasih Zulaika bagi saya topi. Terima kasih.
untuk wujudkan satu common currency, contohnya macam dinar dekat Asia ni susah. Sebab kita belum lagi mencapai satu persefahaman yang tinggi kita belum lagi mencapai satu persefahaman yang tinggi dari segi kita punya economic cooperation antara negara ASEAN ni untuk kita mewujudkan satu common currency. Saya tak rasa benda tu boleh dilaksanakan dalam masa sekarang lah. Malaysia boleh handle jumlah penduduk tapi tak boleh bagi peluang pekerjaan kepada ramai lepasan graduan. Benda ni memang betul lah guys. Lepasan graduan ni memang itu satu isu. Apexel Shop, terima kasih bagi saya gift. Ini adalah satu isu yang memang dah lama guys. Saya tak tahulah, mungkin masalahnya kita terlalu banyak universiti ke macam mana ke. Cuma pada saya lah, satu lagi, from time to time kursus-kursus dekat universiti ni kena di-review lah, okay? Supaya dia staraf dengan kehendak pasaran. Sometimes saya tengok banyak ramai yang saya kenal guys dia belajar engineering, dia buat sales and marketing. Biasanya benda tu agak rugi lah, agak satu kerugian lah. Tapi nak buat macam mana kan, itu saja yang ada. Peluang pekerjaan yang ada, nak buat macam mana. Jadi kursus-kursus yang tidak lagi relevan dekat industri ni patut tidak lagi di offer lah dekat universiti. Lagi satu, penggunaan bahasa Inggeris guys. Korang setuju tak kalau saya cakap penggunaan bahasa Inggeris dekat universiti ni patut dipertingkatkan lagi lah. Sebab orang duk belajar universiti, saya ingat lagi masa saya belajar universiti guys belajar bahasa Melayu kan. Bukan saya nak cakap apa lah, bukan saya nak cakap apa tentang bahasa Melayu, tidak. Tapi belajar bahasa Melayu selama 3 tahun, keluar aja orang tanya bahasa Inggeris, kau tak terkujat? Kau tak terkujat ke? Terkujat kan? Negara ASEAN banyak jealous dengan kita sebab 1997 dulu mereka ambil jalan salah. Ya. Sebab kita bidang engineering banyak yang underpaid. Apa boleh dibuat kerajaan? Itu biar kerajaan fikirkan. Bang, ada cara untuk kontak abang tak? Bang, betul ke sekarang ni tak sesuai beli rumah sebab OPR naik mengejut? Orang yang ada duit beli je. Bukan sekarang ni guys sebenarnya OPR sekarang ni berada di tahap normal. Dia tak berada di tahap tinggi. Okey, saya nak share dengan you all Sebenarnya kalaulah OPR tu berada di paras 2.75 sehingga 3.25, dia kira normal. Dia tidak terlalu tinggi dan dia tidak terlalu rendah. Okey? Kalau dia di bawah 2.75 tu kira rendah. Kalau you tengok for the past 10 years for example kan, itulah dia punya range normal. Antara 2.75 sekarang ni, range sekarang ni sehingga 3.25. Jadi kita tak boleh katakan bahawa 2.75 3% ni tinggi, tak guys. Ini adalah rate yang normal. Okay? Korang jangan terkejut pula. Jangan cakap OPR sekarang ni tinggi. Tak, sebenarnya dia tak tinggi, dia normal. Dia normal. Sebab tu kalau korang baca, dia banyak guna perkataan normalization of OPR. Dia back to normal sebenarnya. Kalau dia naik lebih daripada 3.25, itu kira tinggi. Itu kira tinggi. Pada saya itu dia punya upper limit. Dia punya upper limit tu 3.25. Kalau atas 3.5 tinggi. Kalau kata bawah bawah 2.75 kira rendah. Kalau OPR dah 3.5, apa kita boleh buat? Jangan buat loan sesuka hati. Uruskan kewangan anda. Tambahkan income. Sebab apa? Installment akan naik. Okay. Bang, apa relevannya bila unemployment naik, inflasi turun? Apa hubungan kait? Okay guys. Okay, saya nak jawablah surutan pemarah ni. Apa kaitan dengan inflasi dan juga kadar pengangguran? Okay, dia macam ni guys apabila kadar inflasi naik, ekonomi kita meningkat. Okay, ekonomi kita meningkat. Kadar inflasi naik juga menunjukkan ekonomi kita bertambah bagus. Okay? Tapi dia bukan inflasi yang terlalu tinggi. Tapi hubungan dia adalah inflasi naik,
Maksudnya orang banyak berbelanja, orang banyak spend duit. Jadi bila orang banyak spend duit, banyak orang membeli dekat market, orang banyak membeli, inflasi naik maksudnya orang banyak membeli. Jadi business company dia ada inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran. Sebab apa? Demand tengah tinggi. Faham tak? Inflasi, demand tengah tinggi. Jadi masa inflasi orang membeli, okey? Demand tinggi. Jadi company ada inisiatif untuk keluarkan lebih banyak barang. Sebab apa? Bila dia keluarkan, orang beli, kan? Jadi bila dia nak keluarkan lebih banyak barang, dia perlukan lebih banyak pekerja tak? Of course dia perlukan lebih banyak pekerja. Jadi dia pun company ni untuk dikeluarkan barang, dia kena tambah dia punya pekerja. Bila dia tambah pekerja dia, kadar pengangguran jatuh tak? Kadar pengangguran jatuh lah. Sebab itulah dalam hukum Keluk Phillips, bila inflasi mula naik, kadar pengangguran akan jatuh. Dia ada inverse relationship. Okay? Bila kadar inflasi jatuh, kadar pengangguran tinggi. Itulah dia. Dia punya trade off dia. Okay? Tak ada inflasi, gaji tak naik je. Sistem riba boleh terkolap tak satu hari nanti? Itu kita kena tunggu dan lihat. Saya tak boleh nak beramal masa depan. Kenapa bank-bank sebelum ni bayaran balik cecah 20 tahun, sekarang drop ke 10 tahun, ada can balik 20 tahun? Saya tak pastilah guys, ni kena tanya banker. Banker mungkin lebih tahu. Kalau guna robot abang, robot. Bang, cerita bahaya AI sikit. Apa ni, Elon Musk pernah cakap AI ni bahaya kan guys Artificial Intelligence. Dia kata salah satu benda yang bahaya dekat dunia ni adalah AI. Kalau inflasi tinggi pun tak best, kalau pengangguran tinggi pun tak best. Habis tu mana kalau pengangguran habis, mana yang bagus? Mana yang bagus ialah bila balance. Sebab itulah dalam ekonomi ni kita always bercakap pasal keseimbangan ataupun equilibrium. Kita tengok tahap yang seimbang. Contohlah kalau kita cakap pasal mata wang. Mata wang kita ni kalau dia terlalu strong, tak bagus. Kalau dia terlalu lemah pun tak bagus. Jadi dia kena balance. Bila kita cakap pasal ekonomi, kita always talk about balance, keseimbangan ataupun equilibrium. Kalau kata mata wang kita, contohnya dia terlalu strong, apa akan jadi guys bila mata wang kita terlalu strong? Ekspor kita akan jatuh. Okay? Katalah ringgit terlalu strong against US dollar, against major currencies, ekspor akan jatuh. Kenapa ekspor jatuh? Sebab apa? Orang luar nak beli barang kita mahal. Okay? Kalau currency kita strong. Kalau currency kita lemah pun tak baik juga. Kenapa? Kalau currency kita terlalu lemah, harga barang import akan mahal. Betul tak? Jadi harga kita nak beli barang daripada negara luar, dia akan mahal. Jadi pun tak bagus juga. Jadi dia kena balance. Dia kena balance. Sama juga macam inflasi. Kita nak kata inflasi SIFA tu bagus. Kau ingat tak dulu satu ada kempen inflasi SIFA, wawasan kita. Aku pun tak tahu siapa yang cipta benda tu. Siapa yang cipta benda tu, inflasi SIFA, wawasan kita. Inflasi kita kalau SIFA tak bagus. Sekejap minum guys. Kita memerlukan inflasi sederhana, iaitu dalam 2% hingga 3%. Okey tak inflasi? Okey, tapi janganlah inflasi terlalu tinggi. Kalau inflasi terlalu tinggi, nanti dia akan jadi bubble. Dia akan overheat. Inflasi terlalu tinggi pun tak bagus. Inflasi sederhana okey. Dalam 2%, 3% okey. Kan? Tapi kalau 4% still tinggi. Okey guys inflasi pun bagus, tapi janganlah terlalu tinggi. Kalau nak kata kadar pengangguran, kita tak boleh nak letak kadar pengangguran tu kepada 0%. Tak mungkin berlaku. Dalam ekonomi ni, kalau tak salah saya lah, kadar pengangguran normal, saya dah lama tinggalkan benda ni guys Kalau saya salah, betulkan saya lah. Kadar pengangguran normal adalah lebih kurang dalam 3% macam tu. Kalau tak salah saya lah 3%. That is normal. Normal apa ni?
normal, orang cakap tu, normal punya ni, kadar pengangguran normal lah. Saya dah lupa guys tapi saya rasa macam tu lah. Okay guys, saya nak cerita tentang ni lah, Bank of Japan. Tapi saya nak buat satu video lah esok, saya ingat. Guys, korang tahu tak guys Bank of Japan telah melakukan satu kejutan yang mana diorang tak pernah pun meningkatkan diorang punya interest rate. Tapi sekarang ni diorang telah membuat satu kejutan dekat dunia bahawa diorang telah meningkatkan diorang punya interest rate. Tapi interest rate yang diorang naikkan ni adalah long term interest rate lah. Jepun dia adalah satu negara yang melaksanakan satu monetary policy yang agak unik, okay, yang kita namakan sebagai yield curve control ataupun YCC. Korang pernah dengar tak apakah itu yield curve control? Nak cakap pasal yield, saya bukan apa guys, saya nak cakap pasal benda yang terlalu teknikal ni saya tak suka. Nanti orang tak faham. Nanti orang susah nak faham, saya tak suka cerita benda tu. Sementara tu korang boleh Google sikit lah. Japan ni dia melaksanakan satu monetary policy, kita namakan dia sebagai modern monetary policy. Modern monetary policy ni bermaksud dia dulu-dulu tak ada, dia adalah monetary policy yang baru, yes. Kita panggil sebagai yield curve control. Yield curve control ni dia melibatkan pembelian bond Jepun. Korang tahu tak apa itu bond? Korang tahu tak apa itu bond? Bond adalah pelaburan. Jadi yield dia ada dua. Satu, quantitative easing. Quantitative easing ni maksudnya dia beli Japan beli bond. Kemudian dia ada lagi satu, yield curve control. Yield curve control ni dia beli bond tu tapi dia set the price. Itu terlalu teknikal lah guys. Nanti saya fikirlah macam mana saya nak explain kat korang dengan mudah. Nanti saya fikirlah benda tu agak teknikal sikit lah. James Bond, yelah James Bond. Waalaikumsalam Saufi. Sekejap guys saya lupa lah. Saya ingat saya ada pending 2 video guys. Satu saya nak buat video pasal AMLA, satu lagi saya nak buat cerita pasal Bank of Japan, BOJ. Nanti saya akan keluarkan 2 video ni guys. Malaysia beli bond Japan dulu dah habis bayar ke belum? Dia Bank of Japan ni saya fikir macam mana saya nak explain dengan korang dengan cara mudah. Sebab saya tak nak bercakap pasal benda yang terlalu teknikal. Zaman dulu ada sistem OPR ni, macam mana diorang kawal inflasi. Zaman sejarah Islam ke contohnya, itu saya tak pasti. Tapi pada saya zaman kawalan OPR ni bermula sejak tahun 1930-an kalau tak salah saya lah. It generally means buying bond at a slow rate than would occur under current policy year. Bang, video mazhab tak keluar lagi. Adalah. Adalah. Bang, video mazhab ada. Saya keluarkan. Bang, komen sikit geng-geng anti bank Islam. Saya tak boleh nak komen lah. Tak explain bang. Explain apa tu? Guys, saya nak ucapkan terima kasih guys kepada korang yang support buku saya tu. Buku saya tu adalah buku yang saya buku yang saya tulis mengenai saya punya bisnes lah. Okey. Bang, kenapa Japan tiba-tiba naikkan interest rate? Ini satu soalan yang menarik. Kenapa guys korang rasa dia naikkan interest rate dia? Kenapa korang rasa dia naikkan interest rate dia? Kenapa Japan dah dapat tadi buku bang, buku, terima kasih. Okay, terima kasih sama-sama Bila. Terima kasih Bila support. Kenapa Japan dia naikkan interest rate dia guys? Kenapa? Why? Kenapa Japan naikkan interest rate? Bang, my Mobile Legend tak. Tambat yen. Sebab tak dapat gandum, duit banyak sangat. Inflation Japan pun melaksanakan inflation target guys. Dia ada inflation target.
Inflation target disebabkan dia melaksanakan yield curve control. Benda tu nanti saya cerita lah. Tapi saya nak cerita benda yang ringkas dulu. Kenapa Japan menaikkan interest rate? Buku ada lagi bang? Ada. Korang ada dekat situ bakul tu. Kau tengok kat bakul tu, nanti boleh beli buku tu. Tarik pelabur. Kenapa bang? Market stagnan. Okay guys, ni saya punya teori lah. Ni saya punya teori lah, cik. Saya punya teori. Okay, ni saya punya teori guys Okay, korang tahu kan yang satu dunia sekarang ni, dia orang naikkan dia orang punya interest rate. Okay, sebab apa? Nak match dengan US punya interest rate yang agak tinggi lah sekarang ni dan dalam trend meningkat. Satu dunia guys meningkatkan dia punya interest rate. Jadi apa yang berlaku adalah Japan tak boleh naikkan interest rate sebab keadaan ekonomi dia yang memang macam tu lah. Okay, jadi macam kalau Japan tak naikkan interest rate, apa yang berlaku adalah dekat dia punya yen dia akan jatuh, yen dia akan lemah. Jadi untuk menghalang ni topik last lah, question last lah sebelum saya end live guys Jadi sebelum saya pula, sorry. Jadi untuk menghalang kejatuhan yen ni, Bank of Japan melaksanakan intervensi. Okay, maksudnya dia beli lebihan-lebihan yen ni dekat market. Dia beli guys, dia beli, dan itu adalah satu dasar ataupun polisi monetary yang untuk dia sustain yen ni. Dia melaksanakan intervensi. Persoalannya adalah sampai bila dia nak buat intervensi tu? Sebab apabila dia buat intervensi semakin panjang guys semakin panjang, semakin lama dia tahan yen ni daripada jatuh. Makin lama dia tahan, makin Bank of Japan punya reserve jatuh. Okay, dia akan telan Bank of Japan punya reserve. Lama-lama dia akan telan lah. Jadi apa yang berlaku adalah saya fikir Bank of Japan punya reserve semakin menyusut. Sebab tu dia tak boleh sustain lagi dengan benda ni. Dia kena melaksanakan satu lagi cara, iaitu naikkan interest rate dia. Kan sebab tu kalau korang tengok, bila Japan melaksanakan perubahan dalam polisi diorang, yen naik nilai guys. Yen naik nilai. Korang tahu, korang tengok dia punya yen punya graph, dia naik macam ni guys. Dia naik terus naik macam tu. Dia naik nilai gila-gila. Okay. Okay. Jadi bila yen naik nilai, Bank of Japan tak payah nak laksanakan intervensi lagi. Jadi tapi dia ada side effect lah. Dia ada side effect. Dia bukan macam tu je. Dia ada side effect dia. Tapi the main purpose tu saya fikir adalah dia tak boleh nak melaksanakan dasar intervensi tu sampai bila-bila dan dalam masa jangka masa lama, sebab dia akan makan Reserve Bank of Japan. Jadi dia pilih satu lagi cara, iaitu naikkan interest rate dia. Tapi dia naikkan interest rate long term interest rate guys iaitu 10 tahun punya bond. Macam itulah lebih kurang. Okay guys itu adalah soalan terakhir lah saya nak jawab pada malam ni. Okay guys, tapi nantikan saya punya video. Satu pasal AMLA, satu lagi pasal Bank of Japan. Nanti saya fikir macam mana saya nak explain dengan korang dengan cara paling mudah dan simple. Okay, supaya tak begitu. Saya kalau saya buat video kan, sebenarnya bukan apa, kadang-kadang saya rasa macam bersalah kalau saya pergi terlalu technical, nanti mungkin orang susah nak faham. Tapi saya fikir macam mana saya nak sampaikan video tu dengan cara orang yang bukan ekonomi pun dia boleh faham. Macam tu saya kena fikir macam tu lah. Sebab tu video-video saya tu saya cuba sampaikan dalam keadaan yang bahasanya mudah, supaya orang semua boleh faham. Walaupun korang bukan orang ekonomi pun korang boleh faham. Okay? Itu salah satu objektif lah kenapa saya wujudkan saya punya TikTok ni. Okay guys, itu sajalah saya punya live pada malam ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Jika tidak ada apa-apa yang menghalang, besok saya akan live lagi lah, jika tak ada apa-apa menghalang Jadi guys, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak-banyak support saya, live saya malam ni. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada siapa yang dah support buku saya. Dan sekarang ni saya tengah tulis satu lagi buku ekonomi guys Nanti kalau dah siap saya akan announce lah. Buku ekonomi tu adalah buku yang saya tulis dalam keadaan, dalam cara yang sempoi juga, supaya semua orang boleh faham. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak guys. Okay, terima kasih siapa yang support saya punya buku dan juga baju. Terima kasih banyak-banyak.
Nanti malam besok insya-Allah. Kalau malam besok tak jumpa, mungkin lusa kita jumpalah dalam live saya. Cuma itulah, saya cuma boleh sempat live pada pukul 11 macam tu, baru saya ada masa buat live. Okey guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.